Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pelajar 37. Okey, hari ini kita teruskan PDPR kita. Tarikh hari ini 27 bulan 5, hari Khamis. Okey, kita teruskan dengan nisbah cikgu kita dengan bagaimana untuk mencari sinus, cosinus dan tangent. Okey, untuk ni awak boleh ringkaskan dia punya ayat dia, iaitu untuk sinus awak boleh sebut sin, cosinus awak sebut cos, tangent awak mudahkan dengan sebutan tangent. Okey, seterusnya kita lihat apakah yang diklasifikasikan sebagai sinus berdasarkan segitiga yang ada. Kita sebelum ni dah belajar tentang di manakah letak hypotenuse, di manakah kedudukan bertentangan dan juga bersebelahan. Okey, kita lihat tengok sinus. Okey, sinus dia punya function dia adalah sama panjang sisi bertentangan per dengan hypotenuse. Itu untuk sin. Untuk cosinus atau cos, dia punya sisi adalah sisi bersebelahan per dengan hypotenuse. Untuk tangent, sisi bertentangan per dengan sisi bersebelahan. Okey, kita lihat contoh. Okey, bagi pada awak segitiga ABC dengan sudut yang awak perlu cari adalah Y. Okey, anda diminta untuk mencari sin bagi sudut Y. Okey, bila automatik awak tahu sini adalah bertentangan. Okey, bertentangan. Ini adalah hypo. Dan sini adalah bersebelahan, sebelahan. Okey. Jadi sin dia mana? Sin kita tahu adalah bertentangan per dengan hypotenuse. Bertentangan mana? Bertentangan untuk Y. Tangent ni AB. Okey, sin dia adalah AB per dengan hypo ni. AC. Okey, itu dia. Dia punya bagaimana awak nak cari sin. Kalau dia bagi nilai, letaklah nilai panjang sisi tersebut. Okey, tengok contoh. Cosinus. Cosinus adalah panjang sisi bersebelahan per dengan hypotenuse. Okey, kalau sini bertentangan. Sini bersebelahan, sebelah. Sini adalah hypo. Jadi cos Y apa dia punya sisi? Bersebelahan. Okey, ni bentangan ni bersebelahan. Bersebelahan dia adalah BC per dengan hypotenuse AC. Jadi awak dapatlah cos Y. Tangent pula macam mana? Okey, tangent ni awak dah tahu. Kalau ada je segitiga, Y ni maksud sini adalah tentangan. Sini adalah hypo. Sini adalah bersebelahan. Okey, cikgu mudahkan. Jadi tangent Y adalah sama juga dengan bertentangan per dengan bersebelahan. Mana bertentangan? Bertentangan adalah AB per dengan bersebelahan BC. Jadi awak dapatlah bagaimana nak mencari sin Y, cos Y, tangent Y. Baiklah, cuba kita lihat dalam contoh dalam buku teks. Contoh 2, lengkapkan jadual berdasarkan rajah di sebelah. Diberi pada awak gambar rajah ni. So, anda diminta untuk mencari sin X, cos X, tangent X, sin Y, cos Y dengan tangent Y. Okey, lihat sin X. Okey, sin X ni. Sin X bermaksud bertentangan dengan hypo. So, dia akan jadi PQR. Bertentangan dia adalah QR. Hypo dia adalah, ini tentangan, sini hypo. Sini adalah bersebelahan B, bersebelahan. Jadi untuk sin X dia adalah QR per dengan PR. Itu dia tangent. Kalau cos X adalah bersebelahan per dengan hypo. So dia akan jadi QP ataupun PQ per dengan PR. Okey. Tangent X adalah bertentangan per dengan bersebelahan. Okey, dia akan jadi QR per dengan PQ. Okey, itu untuk tangent X. Kalau dia minta cari Y pula.
Okey, sin Y. Okey, sin Y. Sin Y kita dah tahu sini Y, so dia akan jadi dekat sini adalah tentangan. Dekat sini adalah hypotenuse. Okey, automatic QR ni adalah bersebelahan. Dia dah tukar posisi dia bila Y pula. Jadi sin Y berapa? Sin adalah bertentangan per dengan hypo. So dia akan jadi QP ataupun PQ per dengan PR. Cos Y adalah bersebelahan per dengan hypo. So dia akan jadi bersebelahan dia berapa? QR per dengan PQ. Hypo dia adalah PR. Okey. Tangent Y. Okey, tangent Y. Okey, tangent Y. Okey, awak letak sini adalah T. Sini adalah hypo. Sini adalah bertentangan. Sini adalah hypo. Dan dekat sini adalah bersebelahan. Okey, kalau tangent adalah bertentangan per dengan bersebelahan. Jadi bertentangan adalah PQ. Bersebelahan adalah QR. So akan dapat memenuhkan jadual apa yang dia minta. Okey, baik pelajar, kita lihat contoh uji minda 5.1b muka surat 111. Okey, lihat diberi pada awak tiga segitiga DEF, KLM dan juga PQRS. Okey, untuk kita cikgu cuba selesaikan DEF ni, segitiga ni. Yang lain tu nanti awak buat dekat masa kerja latihan nanti. Okey, diberi kepada awak DEF sin X. Okey, sin X dan juga dekat sini ada X dan Y. Okey, kita mula dengan sin X dulu. Kalau sin X bermaksud dekat sini adalah bertentangan T. Okey, automatik kat sini adalah hypo H. Dan yang tak berkenaan ni adalah bersebelahan. Okey, sin X. Sin X bermaksud bertentangan per dengan hypo. Jadi bertentangan dia berapa? EF per dengan hypo dia DF. Okey. Kalau cos X adalah bersebelahan per dengan hypo. Jadi bersebelahan dia dekat mana? Dekat sini. ED per dengan hypo dia DF. Okey. Kalau tangent X, tangent X adalah bertentangan per dengan bersebelahan. So dia akan jadi bertentangan berapa? EF per dengan bersebelahan DE. Okey, so akan dapat sin X, cos X dan juga tangent X. Okey, bila dia minta mencari sin Y, cos Y, tangent Y, dia dah berubah posisi dia. Okey, awak kena cari juga yang baru. Okey, bila awak cari yang baru, dia punya konsep pun masih sama. Okey, bila Y bermaksud dia punya bertentangan adalah DE, dah berubah. Hypotenuse masih sama, yang bertentangan dengan sudut tepat. Okey, ni dia punya bertentangan T. Kita ambil T sebagai bertentangan. E ni hypotenuse sebagai H, hypotenuse. Kemudian yang ni, EF ni automatik dia akan jadi bersebelahan. Okey. Jadi awak cari pula, kalau diminta cari sin Y. Sin Y berapa? Sin adalah bertentangan per dengan hypo. Tentangan dia berapa? DE. Hypo dia berapa? DF juga. Okey. Okey, cos. Cos adalah bersebelahan per dengan hypotenuse. Apa bersebelahan tu apa? EF per dengan hypotenuse. Hypotenuse apa? DF. Okey. Okey, last sekali tangent. Tangent adalah bersebelahan bertentangan per dengan bersebelahan. Bertentangan mana kat sini? Bertentangan DE
sebelahan dia mana? Sebelahan dia EF. Per dengan EF. Jadi awak telah dapat menyempurnakan kalau dia minta cari sin X berapa, cos X berapa, tangent X berapa, sin Y berapa, cos Y berapa, tangent Y berapa dengan apa yang telah awak belajar. Jadi untuk segi 2, segi 3 lagi tu awak sempurnakan dalam masa sesi latihan awak nanti. Okay, sekian, terima kasih.